العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka adapun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Baik, jadi kita dah masuk dalam perbahasan nafsu. Apa maksud nafsu? Jadi maksud nafsu ni kalau disebut dalam kamus, yang ni dah masuk perbahasan, kita masih lagi dalam perbahasan aqabatul awaiq. Kita dah masuk perbahasan aqabatul awaiq. Perkara-perkara yang menghalang daripada mengerjakan ibadat itu. Maka dulu dia kata ada 4 semua. Pertama, sunyi daripada dunia. Maksudnya tinggalkan dunia. Jadi dunia itulah yang dikatakan pertama tu. Kita nak memutuskan aqabatul awaiq, dia ada 4 semua dulu dia kata. Kalau kita nak melintasi ataupun nak memutuskan aqabatul awaiq ni, dia ada 4 semua. Mesti yang pertamanya mesti meninggalkan dunia. Kedua, mengasingkan daripada manusia. Yang ketiga, melawan, yang memerangi akan syaitan. Yang ketiga, melawan akan nafsu. Kemudian dia nak nyatakan apa tu nafsu. Nafsu ni kalau dalam kamus dia sebut kemahuan. Kemahuan daripada memuaskan. Kemahuan daripada memuaskan seperti makanan, minuman, bersetubuh dan sebagainya. Itu asal makna nafsu. Asal nafsu ni kalau ejaan dia nun fa sin waw. Kalau dalam kitab Arab je gitu. Kalau nafsu nun fa sin tu dia makna lain. Itu maksud diri, nyawa. Boleh panggil roh juga. Dia panggil nafsu juga.
Tu. Baik. Maka adapun nafsu. Ini dalam kitab Minhajul Abidin yang Arab. Kalau tengok syarah dia tak ada. Ini daripada huraian takrir daripada Syekh Daud sendiri. Asal dalam kitab Arab tu tak ada. Jadi dia kata, kalau dalam kitab Arab dia tak ada sebut ni. Ini huraian pada Syekh Daud. Syekh Daud bagi rupa nak bagi faham bab nafsu ni, dia terang dulu. Apa tu nafsu? Syekh Daud dia ambil daripada perkataan ulama juga ni. Dia kata, maka adapun nafsu. Nafsu dengan mana roh di sini. Dengan mana nyawa. Bukan nafsu dengan mana kemahuan. Nanti akan datang disebut juga nafsu. Ada kemahuan tu ada juga. Yang mula-mula ni disebut nafsu dengan mana roh. Maka adapun nafsu, nyawa tu lah, roh tu. Roh bahasa Arab kita panggil nyawa. Bismillah. Maka ia nafsu itu atas rupa tubuhnya. Yang ni seperti tubuh dia. Jadi roh kita ni seperti tubuh kita. Tu Hakikat tubuh, hakikat nafsu ni, roh ni seperti tubuh kita. Tu. Sebab tu dalam kitab Matan Zubat dia sebut wa ruhu ma akhbaru anhal mujtaba famnumsikul maqala an ha'adaba. Dia kalau ikut roh ni memang kita tak boleh nak bahas. Kalau dalam kitab Matan Zubat tu dia bagi matan tu dia kata wa ruhu ma akhbaru an hal mujtaba. Dan bermula roh itu dia kata tidak ada pengkhabaran daripadanya, daripada hakikat roh itu. Tidak ada pengkhabaran tu oleh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pengkhabaran, tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang diriwayat oleh Nabi Muhammad SAW. Faunum siku, maka dia kata kita kena berpegang akan perkataan daripada hakikatnya, hakikat roh. Kita semua semata-mata kata roh tu hanya pekerjaan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Allah Ta'ala sebut, Qulir ruhu min amri rabbi. Dan selagi dia akan ditanya akan nikah Muhammad tentang roh. Allah Ta'ala hikayat pada perkataan Nabi Muhammad SAW. Allah cerita pada Nabi Muhammad, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Dan selagi akan ditanya akan dikau Muhammad tentang roh. Kul, katakan wahai Muhammad, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhan. Tuhan aku. Tu Sebab tu kata Syekh Al-Junaid, dia kata roh-roh ni sesuatu, ar-ruhu syai'un istasarallahu bi'ilmihi walam yatla' alaihi ahadan min khalqihi fala yajuzul ibadi al-bahsu anhu bi'aksara man annahu mawjudun. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, roh-roh ni sesuatu yang memberi kesan oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, dalam ilmu Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala saja yang mengetahui dalam ilmu dia. Walam yatlaq, dan padahal tidak kelihatanlah ia. Nanti mana tadi? Walam yatlaq, dan tidak kelihatanlah, tidak boleh melihatlah ia. Ya roh itu di atasnya. Tidak memberi kelihatanlah ya Allah Ta'ala di atas roh itu akan sesuatu makhluk. Allah Ta'ala tak menzuhirkan roh itu macam ni rupa dia. Sebab tu tidak harus bagi hamba tu membahaskan daripada tentang roh. Haram. Kalau kita bahas tentang roh tu haram. Cuma Syekh Daud ni dia menukilkan daripada perkataan Imam Malik. Dia sebut pada Imam Malik. Ini Imam Malik sebut. Maka ada pun nafsu. Ni Syekh Daud dia ambil daripada perkataan Al-Imam Malik. Dia ambil perkataan Imam Malik, dia kata, maka ia nafsu tu, roh tu, atas rupa tubuhnya. Tubuh kita macam mana? Macam itulah rupa roh. Dan di dalam sekalian atrafnya. Dan ni atas pada kata atas. So kata, ada pun nafsu itu, maka ia nafsu itu di dalam sekalian atrafnya. Jadi roh tadi tu duduk di dalam sekalian atrafnya, yakni di tepi tubuhnya. Tubuh seorang. Dan anggotanya, anggota seseorang. Roh-roh ni duduk dalam tubuh kita. Tu. Kemudian, bagi tubuh seseorang itu hati. Ini ada hati. Dalam tubuh tu ada hati. Dia kata, kemudian bagi tubuhnya seorang itu ada hati dan ada nafsu. Dan nafsu pula hati. Apa? Dan ada nafsu pula hati. Nafsu tu kena pada hati. Tu. Jadi kita maklum nafsu tadi tu dia kata duduk dalam tubuh. Kemudian tubuh seorang tu adalah hati. Dan ada nafsu tadi tu pula hati. Nafsu tu, roh tu adalah hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Jadi dikatakan jantung nafsu ni, jantung nyawa ni, hati-hati ni dengan mana jantung itu berdiri, ini apa sebab ada. Sebab berdiri ni maksudnya sifat tu sifat ma'ani tu. Berdiri di dalam hati tubuhnya. Dalam tubuh seorang. Lepas tu dia bahas. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh. Lain. Sebab apa kata lain? Kerana hati bagi nafsu itu dikatakan pekerjaan yang bangsa maknawi. Tulis itu. Sebab apa kata ni dalam kitab tak ada. Sebab apa boleh kata hati nafsu itu lain daripada hati tubuh. Hati tubuh ni asal ni. Tulis itu kerana hati bagi nafsu itu hanya nafsu nyawa lah. Bukan nafsu kemahuan tu kemahuan tu bawah tu. Kerana hati bagi nafsu itu ialah satu pekerjaan yang dibangsakan kepada
maknawi. Hati bagi nafsu ni, itu dikatakan satu pekerjaan, satu perkara yang dinisbah kepada maknawi. Benda wujudi, benda maknawi. Benda yang tak boleh nampak. Benda yang kita reti saja. Dia amrun maknawi dengan amrun itibari. Itu dengan hati bagi nafsu tu. Bukan hati yang duduk jantung tu, bukan. Adapun hati, tambah sikit lagi. Dan hati bagi tubuh itu, sesuatu yang dibangsakan kepada jisim. Dan hati bagi tubuh itu, sesuatu yang dibangsakan kepada jisim. Itu dipanggil hati bagi tubuh. Dengan hati bagi nafsu tu berlainan. Hati bagi nafsu itu benda maknawi, benda yang tak dapat dengan panca indera. Tapi kalau hati bagi tubuh, kita kata jantung tu lah. Itu dikatakan suatu perkara yang dibangsakan kepada jisim. Nampak lagi habis itu. Seperti sudah tersebut pada kalam ulama. Kalam ulama ni siapa ni? Iaitu kalam Imam Malik. Jadi jadi Syekh Daud ni dia nukilkan daripada kalam perkataan Imam Malik. Dia kata Imam Malik, roh tu, nyawa tu seperti tubuh kita dah. Macam mana tubuh kita, macam itulah nyawa kita. Roh kita. Rupa macam mana tubuh kita, rupa macam itulah kita punya nyawa. Tu. Dia kata seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Yang tetap manusia. Ni apa tetap manusia ni? Maksudnya, hati tubuh tu itu yang tetap pada manusia. Tambah sikit. Maksudnya hati di sini masuk pada manusia, bukan pada binatang tak lah, manusia. Titik itu. Yang tersebut pada kalam ulama. Saya langkah boy. Langkah tak kena. Sekali lagi. Seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama, tetap dengan hati bagi tubuh. Tu. Jadi hati-hati itu tetap bagi tubuh. Bukan hati bagi nafsu tu. Mengikut kalam Imam Malik, hati-hati itu tetap dengan hati tubuh, ini tetap dengan hati bagi tubuh. Apa maksud dia? Yakni tulis itu berlaziman. Yakni berlaziman ia hati tadi tu dan merasa di dalam hati tubuh tadi. Dia boleh rasa sendiri. Nyawa kita tu. Dia ada kaitan bila sebut hati dengan tubuh tu, dia ada kaitan. Dia tak boleh nak pisah dua tu, tak boleh. Bila sebut hati tu mesti dalam tubuh. Nak pisah dua-dua tu tak boleh. Tu. Baik. Dia nak berpisah dua-dua tu tak boleh. Dia mesti duduk sekali dua. Tengok. Dan terkadang dinamakan dia. Langkah lagi. Dan ialah apa? Tulis. Hati bagi nafsu tu. Dan ialah hati bagi nafsu tu tempat ma'ani yang batinah.
Jadi hati bagi nafsu tu, hati bagi nyawa tadi tu, tempat dia kata tempat tu ma'ani yang batinah. Dia katakan satu tempat yang ma'ani. Apa? Yang makna tu lah, yang ada. Sifat ma'ani tu lah. Yang ada, yang batinah, yang tersembunyi. Apa maksud yang batinah? Tulis. Yakni daripada makrifah dan asrar. Dan rahsia-rahsia. Nah tu. Itu dia katakan hati bagi nafsu tadi tu. Hati nafsu tadi tu ialah tempat ma'ani, ialah tempat bagi yang ada. Lagi pula yang batinah. Yang batin, apa batin? Yakni daripada segala makrifat dan rahsia-rahsia. Sebab tu kata Al-Imam Ghazali tu. Dalam Ihya Ulumuddin dia kata nafsu ni dia panggil al-ma'na al-jami'u li quwwatil ghadabi wasyahwati fil insan. Bila ini pendapat Imam Ghazali. Dia kata nafsu-nafsu ni satu sifat al-makna, ini satu sifat yang ada. Mana benda tu wujudi. Kalau mengikut pendapat Imam Ghazali. Satu sifat yang ada al-jami'u, yang menghimpunlah ia sifat ada tadi tu liquwatil ghadabi, akan kekuatan bagi marah. Tu mengenai nafsu tu. Ni nafsu ini nun fasim waw. Nafsu ini mana kemahuan. Kalau mengikut pendapat Imam Ghazali ni, nafsu ni dipanggil nafsu mana kemahuan. Iaitu al-makna al-jami'u li quwwatil ghadabi wa syahwati fil insan. Nafsu-nafsu ni satu sifat yang ada, sifat yang wujudilah. Lagi pula al-jami'u, yang menghimpun ia sifat tadi tu liquwatil ghadabi, akan kekuatan daripada kemarahan. Wasyahwati, dan keinginan. Kekuatan marah dan keinginan tadi tu kat mana? Duduk kat mana? Fil insan, yakni pada tubuh badan manusia. Yakni pada tubuh badan manusia. Tu. Tu nafsu tu nafsu. Tu. Baik. Itu dia panggil nafsu. Dan dinamakan yang demikian itu apa? Hati bagi nafsu tadi. Nama dia apa? Naswan. Ni pelik ni. Tak bisa dengar lagi. Naswan. Kita ajar Fadilah macam mana Naswan juga. Tak Rumi. Bukan nafsu saja. Bukan nafsu. Silap tu. Dan dinamakan yang demikian itu nafsu. Apa beza tadi nafsu dan nafsu pula? Tolong betulkan, bukan nafsu, naswan. Nun, sin, waw, alif. Kitab Jawi ada tak yang lain? Kat ini ada. Kitab, siapa yang ada yang kitab Jawi nak macam saya juga, naswan? Ke sama? Ada Ustaz Naswan. Ada Naswan okey, betul. Naswan tu betul. Bukan nafsu Naswan. Kalau nafsu tu silap. Sebab dia bukan nak sebut nafsu, Najib nak sebut nafsu dah. Dan dinamakan yang demikian itu. Apa demikian itu? Rujuk pada mana? Dan dinamakan yang demikian itu hati bagi nafsu tu.
Nama dia apa? Naswan. Itu istilah dia, nama naswan. Ini jangan dengar. Ni shadow ambil kat mana ni, wallahu alam. Maka adalah ia naswan ni. Dia nak takrif apa tu naswan tu? Ataupun maka adalah ia hati bagi nafsu tu. Boleh juga. Dia nak takrif apa maksud hati bagi nafsu ataupun naswan tu apa dia. Maka adalah ia hati bagi nafsu ataupun naswan tadi tu. Sama je tu. Muqtada khabar tu boleh rujuk situ. Ya, ia tu nur yang berdiri di dalam hati manusia. Nur cahaya yang berdiri, apa maksud berdiri? Yang ada. Sebab wujudi tu. Nur yang berdiri, nur yang ada di dalam hati manusia. Itu panggil dia naswan. Tu dia panggil hati bagi nafsu tu. Itu satu nur, satu cahaya yang berdiri, yang ada dalam hati manusia. Habis itu titik itu. Dan terkadang dinamakan dia apa? Hati bagi nafsu tu ataupun naswan tu. Boleh rujuk kedua Salah satu boleh rujuk. Dan terkadang dinamakan dia tu apa? Hati bagi nafsu ataupun naswan tu. Nama apa? Pada istilah dinamakan apa? Akan roh pula. Ini akan roh juga. Sebab tu kita panggil roh tu. Naswan tu panggil roh pun boleh. Naswan pun panggil. Tu. Naswan pun kita panggil. Hati bagi nafsu pun panggil. Roh pun panggil. Itulah ya. Cuma istilah dia tu panggil roh. Bahasa kita panggil nyawa. Bila sebut istilah ni apa? Ittifaqu qaumin. Ittifaq di atas satu kaum yang tertentu, di atas makna yang tertentu. Habis. Ni barulah. Dan ada pun nafsu itu. Ni baru masuk kalam Imam Ghazali. Tadi tu shade out semua. Maka ada pun nafsu sampailah roh pula ni. Ini daripada takrir ataupun huraian daripada shade out. Dia nak bagi terfaham nafsu tu apa. Kalau dalam kitab Al-Imam Ghazali, kalau tengok dalam yang Arab ni, saya tengok ni sekarang tak ada. Dia terus fa'amma nafsu fa'ashadduha idh la yumkinu at-tajarrudu anha. Ini sama ni. Tengok. Dan ada pun nafsu itu. Nafsu sini nun fa sin waw. Ini berkata nafsu kemahuan ni. Ni nafsu di sini kemahuan. Kemahuan daripada memuaskan. Kemahuan daripada memuaskan. Daripada makanan, minuman, persetubuhan dan sebagainya. Ni nafsu sungguh. Nun fa sin waw. Asal itu kalau tulisan. Nun fa sin waw. Adapun nafsu itu, nafsu dengan mana? Kemahuan tu. Yang tambah sikit. Maka iaitu yang terlebih sangat daripada sekaliannya. Tambah sikit, maka iaitu. Sebab bahasa Arab. Fa'aman nafsu fa'ashadduha. Tu. Maka iaitu nafsu tu yang terlebih sangat daripada sekaliannya. Apa? Sekalian awarid yang 4 tu. Ini adalah lebih sekali. Hak kena jaga ni yang lebih sekali. Dipanggil terlebih sangat daripada sekaliannya, sekalian awarid yang 4 tadi. Apa? Dunia. Sunyikan dunia.
asingkan pada makhluk, melawan berperang dengan syaitan dan melawan nafsu dia. Ni. Ini yang terlebih sangat lagi. Baik, sebab apa boleh kata? Sebab apa boleh kata ni ilat mana ni? Ni ilat pada kata sebab apa kata nafsu tu yang terlebih sangat daripada sekaliannya? Kerana tiada dapat mensunyikan dia, nafsu itu. Apa sebab tiada dapat mensunyikan dia? Yakni membuangkan dia nafsu itu sekali-kali. Kita nak buang nafsu tak boleh. Sebab duduk dalam diri kita, kemahuan kan. Nak buang tak boleh. Sebab tu dia kata nafsu tu yang terlebih bersangatan lagi daripada segala daripada perkara awarik lain. Ni yang paling lebih sekali nafsu ni. Nafsu kerana kemahuan, bukan nyawa tadi. Tiada dapat mensunyikan dia. Yakni membuangkan dia sekali-kali. Nak buang tak boleh. Kata. Dan tiada pula boleh diasingkan dia. Diasingkan nafsu. Nak asingkan nafsu pun tak boleh. Kita nak separitkan nafsu lain, kita lain. Dah tak boleh. Duduk dalam tubuh badan kita. Dan tiada dapat dikerasi akan dia, akan nafsu tu sekali-kali. Nak mengerasi dia pun tak boleh. Nak kontrol dia tak boleh. Mengerasi di sini maksud tak boleh nak menguasai. Kita nak kuasai dia semua tak boleh. Nak kuasai macam mana? Sampai masa kita lapar nak makan banyak. Nak kuasai tak boleh. Sampai masa nampak baju ni nak ni, baju ni nak ni. Dia ikut nafsu. Tu nak kontrol dia tak boleh. Itu maksud kata tiada dapat dikeraskan ini, tiada dapat dikontrolkan, dikuasai akan dia. Akan nafsu tu sekali-kali. Tak boleh kita nak kontrol dia, tak boleh. 100% tak boleh. Dia duduk dalam tubuh kita, kita nak asingkan pun tak boleh. Dan dipukulkannya akan dia sekali-kali, nak pukul pun tak boleh. Tambah sikit. Dan dipukul, dan tiada mendapat. Tulis itu. Dan tiada mendapat pukulnya akan dia, akan nafsu itu. Tiada mendapat dipukulnya, dipukul hamba itu akan dia, akan nafsu itu sekali-kali. Nak pukul pun tak boleh. Duduk dalam tubuh kita dah, nak marah macam mana. Misalnya, tak boleh pukul tu seperti syaitan. Syaitan kan dalam tubuh kita. Nampak tak? Nak cerita macam syaitan tu. Syaitan tu lah. Baik, sebab apa? Sebab apa boleh kata sebab apa boleh kata nafsu tadi tu tak boleh kita nak membuangkan dia, tak boleh kita nak asingkan dia, tak boleh kita nak kontrolkan dia. Sebab apa? Ni ilat pada situ. Kerana kenderaan seseorang. Sebab nafsu-nafsu ni kenderaan kita, tunggangan kita duduk dalam tubuh dah. Kenderaan di sini tunggangan ataupun kenderaan kita. Atau dan pegawainya, nafsu ni pegawai, seperti pegawai dah. Bukan peringkat biasa-biasa, dia peringkat pegawai. Sampai masa beli yang ni sedap sikit ni. Tu ikut nafsu tu. Tu maksud dia. Jadi kenderaan kita tu kenderaan nafsu. Dan pegawainya, pegawai bagi nafsu. Tengok. Maka dia kata pegawai dia. Titik itu. Dan tiada dapat diperangikan atas lawan kebajikan. Tu. Dan tiada dapat Ustaz terselang satu tu tangkap. ke Ustaz?
Nampak hantu tu. Nanti. Dan tiada Ditamakkan dapat apa? ditomakkan pula. Kita nak tomak dia tak boleh. Apa tomak? Dalam kitab ni disebut yang ni tiada dapat diharapkan. Tiada boleh diharapkan. Juga tiada dapat ditomak, tiada dapat diharapkan juga ia hamba tu pada muafakat. Pada bersetuju akan dia hamba itu di atas barang yang qasad hamba daripada ibadat. Nampak tu? Nafsu punya kerja. Kita nak pakat dengan dia tu, nak buat ibadat. Nak muafakat dia, tak dapat. Itu bukan kerja nafsu. Nampak dia kata? Tak boleh diharapkan juga ia hamba tadi. Tomak tu diharap tak boleh diharapkan akan apula ini juga ia hamba tadi pada muafakat akan dia. Pada muafakat hamba itu atas barang yang qasad hamba daripada ibadat. Apa dia barang tu? Iaitu daripada ibadat. Kita nak buat ibadat, lepas tu kita nak muafakat dengan nafsu kita. Tak dapat. Memang tak dapat. Kita nak mengharapkan nafsu kita tu nak buat ibadat, tak dapat. Tengok kalau kita ikut kita. Kalau ikut nafsu tak mau ngaji kita malam ni. Siapa malah nak mengajar? Kalau ikut nafsu. Kalau ikut kemahuan. Tapi kemahuan tadi tu kita nak bagi muafakat dengan apa yang kita qasad tu. Dia beribadat, tak dapat. Bukan bahasa dia. Dan dihadapkan atas ibadat. Lagi pula, tak dapat kita nak muafakat untuk kita menghadapkan dengan ibadat. Tak dapat. Kalau ikut nafsu tak boleh. Dia berlawanan dengan nafsu. Sebab apa? Sebab apa boleh kata tak boleh kita nak harapkan pada muafakat tadi tu. Daripada ibadat dan dihadapkan atas ibadat. Sebab apa? Kerana ia nafsu itu. Sebab apa kita kata tak boleh nak muafakat hamba tadi tu, nak mengqasadkan hamba tadi daripada ibadat. Siapa dia tak boleh muafakat dua tu? Ini lagi alasan dia. Kerana ia nafsu itu diperangaikan. Yang ni ditabiatkan. Bukan diperangikan Ditabiatkan atas lawan kebajikan. Dia ni di atas lawan bagi perkara kebajikan. Tu maksud dia. Sebab dia tak tabiat nafsu tu, dia nak lawan dengan kebajikan. Dia bukan duduk sekali dengan kita. Bila sebut nafsu, dia akan lawan dengan benda kebajikan. Benda kebaikan. Tu kerja nafsu. Bukan boleh muafakat dengan dia. Jom kita pergi buat ibadat. Jom kita mengaji malam ni. Ada kita pakat dengan nafsu kita. Nak kita pakat dengan nafsu kita. Sehari aku nak mengaji ni. Kalau ikut nafsu dia tak mau mengaji. Payah. Habis itu. Seperti hawa dan ikutan hawa. Begitu jugalah. Kalau mengikut hawa tadi tu, begitulah. Ditabiatkan ada lawan kebajikan. Habis itu. Maka berkehendak ia hamba. Tiba-tiba kepada bahawa mengkekangkan dia. Dengan kekang takwa. Ni panjang lagi ni. Baik, kita sambung balik. Maka berkehendak ia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam yang kat ini. Salam. Baca kasih, sebanyak Ustaz. semua Sebanyak Terima kasih saya keluar dulu Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi